اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Kita berhenti sampai ayat 35. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas dan kaitan ayat yang lepas dengan ayat hari ini. Daripada ayat 33, Allah beritahu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad na'lamu innahu la yahzunuka allazi yaquluna fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Maksudnya, Allah beritahu, sesungguhnya kami telah mengetahui, sesungguhnya kata-kata orang musyrikin Mekah mendukacitakan engkau, menyedihkan engkau, dalam keadaan tujuan engkau yang baik dan engkau bersungguh-sungguh untuk selamatkan mereka, menyampaikan kebaikan pada mereka. Tiba-tiba mereka mengatakan engkau gila, engkau adalah orang yang tukang sihir, penyair. Semua tu menyedihkan engkau. Allah kata kami tahu. Jadi ayat kami tahu tu sebenarnya Allah nak bagi tahu, jangan risau, semuanya di bawah pengetahuan aku. Kemudian Allah nak pujuk lagi Nabi, fa innahum la yukazzibunaka. Walaupun mereka mengatakan engkau ni tukang sihir, gila, sebenarnya mereka tak mendustakan engkau. Mereka percaya pada engkau. Buktinya sebelum dilantik sebagai Rasul, mereka kenal engkau dan mereka menggelarkan engkau sebagai Al-Amin. Tapi mereka mengatakan engkau gila bukan sebab engkau gila, tapi sebab engkau membawa sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu mereka. Sebab tu Allah kata, walakinnaz zalimin, akan tetapi orang yang zalim ialah yang ingkar dengan ayat-ayat Allah. Jadi sebab mereka kata kamu gila, bukan kamu gila, tapi sebab mereka tak setuju dengan ayat Allah. Kemudian Allah pujuk lagi hati Nabi supaya bersabar, sebagaimana sabarnya para Nabi, para Rasul dahulu. Dan Allah begitu, ini adalah sunnatullah, satu ketetapan Allah yang sudah berlaku sekian lama, bukan berlaku baru. Dan bukan engkau orang yang pertama yang dituduh, yang dihina dan diperlekehkan. Kemudian Allah beritahu, sesiapa yang menentang agama Allah, semuanya akan dibalas, diazab sama ada di dunia, di akhirat. Dan sesiapa yang membawa agama Allah, mempertahankan agama Allah, dia dijanjikan dengan kemenangan di dunia dan juga nikmat di syurga. Wassalam. Jadi ini adalah sunnatullah yang tak akan berubah. Sunnatullah yang tak akan berubah. Jadi bila sebut sunnatullah tak akan berubah, itu juga hiburan kepada Nabi. Jadi apa yang menimpa kamu tu, balasannya adalah baik untuk kamu dan azab yang dahsyat untuk mereka yang menentang kamu. Kemudian ayat 35 Allah bagi tahu,
wa in kana kabura alaik wa in kana kabura alayka i'raduhum. Sekiranya penentangan mereka kepada engkau terasa besar bagi engkau, terasa berat bagi engkau. Sebab apa ni? Sebab apa Nabi rasa berat sangat? Nabi rasa sukar sangat penentangan orang musyrikin terhadap mereka. Sebabnya ialah sebab sifat tamak Nabi. Nabi terlalu tamak untuk melihat orang-orang musyrikin beriman. Nabi sangat tamak untuk melihat orang-orang musyrikin beriman. Jadi bila mereka tak beriman, Nabi rasa macam satu benda yang sangat-sangat berat bagi Nabi. Maka Allah nak pujuk hati Nabi lagi supaya Nabi tak rasa berat, tak rasa terbeban dengan penolakan orang musyrikin terhadap dakwah Nabi. Iaitu dengan cara Allah kata apa? Bila mereka tak nak beriman, kamu buat apa pun mereka tak akan beriman. Sehingga Allah buat contoh, kalau kamu mampu menebuk terowong ataupun lubang ke bumi sampai ke dasarnya, ataupun kamu membina tangga untuk menaiki ke langit, silakan buat. Jadi perkara itu tidak mampu dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka Allah nak bagi tahu, begitulah. Kamu tak mungkin dapat memasukkan hidayat ke dalam hati orang-orang musyrikin, sebagaimana kamu tak mampu nak membuat lubang ke bumi sampai ke dasarnya, dan kamu juga tidak mampu membina tangga untuk menaik sampai ke langit. Jadi satu benda yang mustahil. Jadi jangan sedihlah bila mereka tidak beriman kepada Allah. Dan di akhir sekali Allah kata apa? Fala takunanna minal jahilin. Maka janganlah kamu jadi macam orang yang jahil. Jahil apa maksud dia? Tidak tahu apa? Hidayah itu milik Allah. Jadi bukan milik kamu. Jadi bila kamu dah berdakwah, orang tak nak beriman, jangan rasa berat, jangan rasa sedih. Sebab hidayah bukan hak kamu. Jadi pengajarannya di sini apa dia? Kita yang mendakwa, kita cinta kepada Rasulullah SAW, setiap tahun kita sambut Maulidin Nabi. Tapi ada tak sama cara hidup kita dengan cara hidup Nabi? Apa yang kita banyak habiskan masa kita, duit kita, umur kita, adakah untuk dunia kita, untuk nafsu kita, ataupun untuk agama Allah? Sebagaimana Nabi habiskan semua masanya, umurnya, tenaganya, rehatnya untuk agama Allah. Sehingga kan itu pun Nabi tetap bersedih, bukan sebab tak cukup berdakwah, tapi sebab masyarakat Quraisy tak terima dakwahnya. Jadi Nabi sedih sebab bukan tak berdakwah, tapi berdakwah dah habis tenaga, habis masa, habis rehat, tapi kebanyakan mereka tetap tak beriman. Jadi kita berapa kali kita sedih sebab orang tak beriman, berapa kali kita penat sebab berdakwah, dan sehingga kita sedih bila orang tak beriman. Okey. Jadi ayat yang lepas ni Allah nak bagi tahu mereka ni tak akan menerima dakwah engkau sebab hati mereka tertutup. Jadi kamu jangan buat apa-apalah. Cukup setakat tu. Sebagaimana Allah sebut dalam surah apa ni? Surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir ni sama je. Sama ada engkau bagi peringatan pada mereka ataupun engkau tak bagi, sama je. Bagi dengan tak bagi, sama je. La yu'minun. Mereka tetap tak beriman. Apa sebab? Allah kata apa? Sebab apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah dah tutup pintu hati mereka. Wa ala absarihim ghishawah. Di atas mata mereka ada tutupan. Okey. Jadi kaitan dengan ayat hari ni apa dah? Kalau ayat yang lepas Allah nak bagi tahu mereka ni tak akan beriman. Sebab apa? Sebab hati mereka tertutup. Habis siapa yang akan beriman? Jawapannya ayat hari ini. Siapa yang sebenarnya akan beriman? Okey, auzubillahi minasyaitanir rajim. Innama
Innama ni asalnya inna. Bila inna makna dia sesungguhnya. Tapi bila inna campur ma, inna campur ma, jadi innama. Maknanya kaedah dalam bahasa Arab, setiap penambahan huruf maka akan mengubah makna ataupun akan menambahkan makna. Kalau inna maknanya sesungguhnya, sekarang dia tambah ma kan, maka makna pun akan bertambah, iaitu sesungguhnya, sesungguhnya hanyalah. Dalam bahasa Arab dipanggil innama ni adatul hasri, satu perkataan yang digunakan untuk membataskan sesuatu. Saya beritahu, sesungguhnya saya hanyalah seorang guru, makna saya tak ada kerja lain dah kan. Jadi dalam bahasa Arab dia guna apa? Innama. Okey? Jadi bila Allah guna innama di sini, Allah nak bataskan apa yang Allah nak bagi tahu. Tidak ada yang lain. Yang ni sahaja. Okey. Sesungguhnya hanyalah yastajibu. Yastajibu apa mana? Memperkenankan. Tapi kalau Allah istajaba yastajibu, Allah memperkenankan. Tapi ini bukan Allah ni. Yang ini orang-orang. Jadi bila orang bukan memperkenankan, makna dia berbeza, iaitu menerima. Sesungguhnya yang menerima ataupun mentaati. Inilah kaitan dengan ayat lepas. Kalau ayat lepas Allah kata apa? Fala takunanna minal jahilin. Jangan kamu jadi orang yang tak tahu bahawa mereka ni memang tak akan beriman kepada engkau. Kamu buat apa-apa, bagilah bukti apa, mereka tak akan beriman. Habis siapa yang akan beriman? Sesungguhnya hanyalah yang akan beriman, yang akan menerima dan mentaati perintah Allah dan Rasul ialah allazina, orang-orang, allazina, orang-orang yasma'una, mereka mendengar. Subhanallah. Tengok bahasa Arab. Sepatah aja. Allah nak bagi kita orang beriman ialah orang yang mendengar. Sepatut Allah sebut apa? Orang yang mendengar Al-Quran, kan? Mendengar perintah Allah, perintah Rasul. Tapi cukup dengan perkataan yasma'u memberi makna yang jelas. Sebab itulah kena faham ayat yang sebelum tu. Kalau yang lepas, Nabi sedih sebab apa? Orang tak beriman. Orang tak beriman dengan apa? Dengan Quran. Maka di sini orang beriman dengan apa? Dengan Al-Quran. Jadi sesungguhnya orang yang menerima dakwah engkau, yang mentaati engkau, ialah orang yang mendengar. Okey, apa maksud mendengar di sini? Mendengar ada dua. Mendengar ada dua dalam bahasa Arab. As-sama'u. As-sama'u mana mendengar. Ada dua. Satu, sama'u tadabbur wa'tibar. Yang kedua, sama'u adami tadabbur wa ta'ah. Jadi dengar ada dua. Satu dengar dengan tadabbur, dan iktibar ambil pengajaran. Yang kedua, dengar tidak tadabbur dan
wa adamu ta'ah, tidak mentaati. Okey, yang pertama contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 90, surah An-Nur ayat 51. Surah An-Nur ayat 51. Cuba tengok. Innama betul kan? Innama kana qaulul mu'minin iza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Okey. Ini dengan yang pertama. Allah kata apa? Innama. Allah guna innama juga. Sesungguhnya hanyalah. Kana. Cuba terjemah. Sesungguhnya kana adalah qaulal mu'minin, kata-kata orang beriman. Sesungguhnya hanyalah kata-kata orang beriman. Iza du'u, apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul. Bila orang beriman diajak pada Quran, diajak pada sunnah Nabi, bila diajak je, apa sikap orang beriman? Apa jawapan orang beriman? Yang diajak pada Allah dan Rasul, tujuannya apa? Liyahkuma bainahum, untuk menghukum di antara mereka. Jadi disuruh kepada Allah dan Rasul supaya gunakan Quran, gunakan sunnah untuk berhukum di antara mereka. Apa jawapan orang beriman? Ay yaqulu, mereka berkata sami'na wa ata'na. Boleh? Ini lepas sami'na ada apa? Ata'na. Maknanya dengar ni, kami dengar dan kami taat. Dengar ni dengar faham ke dengan tak faham? Mana tahu? Mana tahu dengar dia dengar faham? Ada ata'na. Tak mungkin dia taat kalau dia tak faham. Maknanya syarat nak taat mesti. Boleh tak kita kata saya taat semua yang Allah cakap dalam Quran? Adakah ada faham semua? Tak. Betul tak kata-kata tu? Salah. Sebab orang beriman, dia tak mungkin terus kami taat. Tak mungkin. Mesti ada dulu sebelum tu kami dengar dan faham, baru kami taat. Okey. Jadi Allah guna innama. Apa makna innama tadi? Maksudnya? Kalau dia dengar, tunggu besok lah, tak beriman. Boleh faham? Dia lepas sami'na, dia guna huruf apa ni? Waw. Kita belajar bahasa Arab kan. Waw, beza waw dengan summa apa dia? Summa. Summa makna dia? Maknanya ada tempoh lah kan. Hari ini dia dengar, besok buat, belum beriman. Orang beriman sekarang dengar, sekarang faham, sekarang juga taat. Boleh? Kalau hari ini dengar, bulan depan buat, bukan beriman. Sebab tu Allah kata, innama. Orang beriman macam ni je. Kalau tangguh-tangguh, banyak alasan, tak beriman. Boleh? Okey. Dengar yang kedua, dengar tak faham. Dengar tak taat. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 93. Cuba buka surah Al-Baqarah ayat 93. Wa idz akhadna mitsaqakum
wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwah. Kemudian Allah kata apa? Wasma'u. Wasma'u. Kemudian mereka jawab apa? Qalu sami'na wa asayna. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya? Tak apalah. Kita nak ambil ini je. Allah kata ketika mana, ingatlah ketika mana kami ambil perjanjian dengan Bani Israel kan. Dan kami angkat gunung di atas kepala mereka. Sebab degil sangat Bani Israel, sampai satu masa Allah betul-betul angkat gunung di atas kepala mereka. Tapi akhirnya, dan Allah kata apa? Wasma'un. Dengarlah. Dengar apa ni? Dengar dan taat yang nombor satu tu. Tapi tengok apa jawapan mereka. Qalu, mereka menjawab, sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami engkar. Ini bukan kata-kata orang beriman. Ada pendapat mengatakan Bani Israel ni dia tak cakap asayna, tapi tindakan mereka menggambarkan mereka tidak taat. Ada tak orang Islam bila dia faham Al-Quran, contohlah ayat pasal tutup aurat kan, tapi dia tak tutup, ramai tak? Tapi dia sebut tak asayna? Sama je, sama dengan Bani Israel. Sebab dalam tafsir mengatakan Bani Israel ni sama ada dia sebut secara lisan asayna ataupun dia dalam bentuk tindakan. Boleh? Wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang mengumpatkan. Kita baca kan? Tapi lepas tu ada ketika tak kita mengumpat? Ada tak? Kau tak pernah baca surah Wailul likulli humazatil lumazah? Pernah baca? Pernah baca kan? Okey, lepas baca tu ada tak mengumpat lepas tu? Tak ada. Kalau tak ada, riak pula kan? Kalau ada, makna apa? Sami'na wa asna. Ustaz, saya tak sebut pun. Ya, kamu tak sebut secara lisan, tapi perbuatan, ya. Kalau orang beriman apa dah? Sami'na, berhenti terus. Kenapa tak mengumpat ni? Sejak saya tadi bersurah wailul likulli humazatil lumazah kan, orang beriman mesti sami'na wa ata'na. Boleh? Kalau semua orang beriman macam tu, dengar, faham, terus taat, agak-agak berubah tak orang Islam? Cantik tak akhlak orang Islam? Cantik. Okey. Yang dengar tapi tak taat ni, Allah kata apa? Jenis apa ni? Sebenarnya bila dia dengar, dia tak taat. Sebenarnya dia dengar ke tak? Tapi dia pekat ke tak? Dia tak pekat kan? Tapi dia dengar tak? Dengar. Semula. Orang yang dengar tapi tak taat, sebenarnya dengar ke tak dengar? Dengar? Jadi dengar ke tak? Macam tak dengar. Ada kata dengar, ada kata macam tak dengar. Kita dengar apa Allah cakap. Cuba buka surah Al-Anfal ayat 21. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Tengok. Cuba terjemah. Allah kata apa? Wala takunu, dan jangan kamu jadi. Allah perintah pada siapa ni? Kita lah orang beriman. Dan Allah perintah ni larang ke suruh? Bila larang, haram ke halal? Haram. Jadi Allah kata jangan jadi. Jadi apa ni? Kallazina, seperti orang-orang yang qalu, mereka berkata sami'na.
kami dengar. Tapi Allah kata apa? Wahum la yasma'un. Sebenarnya mereka tak dengar. Jadi orang yang dengar tapi tak tahu ni sebenar, dengar ke tak? Ha? Semula. Orang yang dengar tapi tak tahu ni sebenar, dengar ke tak? Tu jawapan tak boleh kata apa sebab ayat Quran. Allah kata tak dengar, kenapa kita dengar? Allah kata tak dengar. Mereka kata kami dengar, tapi Allah kata apa? Mereka sebenar tak dengar. Kita berkata macam tak dengar. Bukan macam, memang tak dengar. Ustaz, dia dengar lah, dia bukan pekak. Tak. Sebab dengar yang sebenar ialah bila dia dengar tak buat, sebenar kan orang Melayu kata macam tak dengar lah. Bila kita cakap pada anak kita 3 kali tak dengar kan? Pergi tidur. Baik mak, tapi tak bergerak. Pergi tidur, tak bergerak. Pergi tidur, baik mak, tak bergerak. Kali keempat kita kata apa? Kita kata kamu pekak ke kamu macam orang pekak? Siapa ada pengalaman cakap? Kita kata pada anak kita, kamu ni macam pekak ke? Pekak ke kamu ni? Kita kata pekak kan? Sebab apa kita kata pekak? Kita tahu anak kita dengar. Dia tak lagi dengar lagu kan? Telinga dia clear. Tapi kenapa kita cakap, kamu ni pekak ke? Sebab apa? Sebab bila dengar tak buat, macam orang tak dengar lah. Macam kita cakap pada orang buta kan? Pergi tidur, orang pekak. Kita cakap pada orang pekak. Pergi tidur, dia bergerak tak? Tak. Pergi tidur, bergerak tak? Tak. Pergi tidur, tak bergerak. Kita cakap anak kita, tak pekak pun. 3 kali, tak bergerak juga. Sama tak dia dengan orang pekak? Same lah. Same. Boleh faham? Jadi Allah nak beritahu, siapa yang dengar, tapi tak ikut, sebenarnya dia tak dengar lah. Dengar mesti faham dan ikut. Okey. Jadi di sini Allah nak beritahu, habis siapa yang beriman? Iaitu orang yang mendengar dan ikut. Selagi dia tak dengar, selagi dia tak ikut sebenar, dia tak dengar. Jadi kalau ikut ayat yang kita belajar hari ini, ramai tak orang Islam yang baca Quran, yang dengar Quran tapi pekak? Ramai tak? Ramai. Jadi siapa boleh buat tesis? Tesis kajian mereka yang mendengar tapi pekak. Tengok bancian dia berapa ramai. Okey apa boleh ya? Tesis PhD. Okey, sebab tu Allah kata apa? Wal mauta, dan mauta apa dia? Bukan. Mauta orang mati. Mauta orang mati. Dan orang mati yab'asuhumullah. Allah akan bangkitkan mereka. Allah akan bangkitkan mereka siapa ni? Orang mati. Okey. Siapa orang mati ni? Orang yang? Okey. Orang tak mendengarkan. Kenapa Allah guna istilah orang mati? Sepatutnya sesuai dengan ayat ni kan. Innama yastajibu allazina yasma'u. Di sini sesuai apa dah? Wallazina la yasma'u. Wallazina la ataupun la yastajibu. Sesungguhnya orang yang menyahut perintah Allah ialah orang yang mendengar dan taat. Dan di sini lawan dia beda. Dan orang yang tak mendengar, kan? Tapi Allah tak guna perkataan tak mendengar. Allah guna perkataan makna apa tu? Apa yang Allah nak beritahu? Kenapa Allah guna mati? Apa yang mati sebenar? Sebenar orang ni sebenar hidup ke mati? Kenapa Allah guna istilah orang mati? Sebab hati dia mati.
Makna Allah nak begitu. Semua yang tak dengar, tak patuh pada perintah Allah, sebenarnya hatinya adalah mati. Tapi sebenarnya hidup tak? Hidup. Ini yang ulama kata, ramai orang yang mati sebelum dia mati. Dan ada orang yang mati tapi terus hidup. Boleh faham? Ramai orang yang mati sebelum dia mati. Makna sebelum jasad dia mati, sebenarnya dia dah mati. Iaitu hati dia mati. Yang ni yang Allah kata ni. Jadi nak tahu orang mati, tengok. Dia dengar tak Quran, dia taat tak? Kalau tak dengar tak taat, dia adalah seumpama orang yang mati. Jadi berapa ramai orang yang mati tapi berjalan. Pergi kerja, masuk office. Kadang-kadang jadi bos dalam syarikat. Tapi dia sebenar adalah mati. Dan orang mati ni kata ulama, dia muhasab. Dia akan dihisap satu persatu perbuatan dia. Walaupun dia mati. Kalau mati fizikal dalam kubur, dia akan dihisap tak perbuatan dia dalam kubur? Tak ada hisap masa kat dunia. Tapi ada orang yang mati, setiap amal dia masa dia mati tetap dihisap. Siapa ni? Orang yang hatinya mati. Cuba tengok, ada dalil tak? Orang yang tak beriman, walaupun fizikalnya hidup, tapi Allah gelarkan dia adalah orang yang mati. Cuba buka surah Al-An'am ayat 122. Ha? 122 kan? Awaman kana maitan fa ahyainahu faja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kamasaluhu fi zulumat laisa bi kharijin minha. Okey, cuba kita terjemah ni. Apa makna A? Adakah waw dan man, orang yang kana adalah maitan, dia mati. Fa ahyainahu, lalu kami hidupkannya. Okey. Di sini fizikal mati ke hati mati? Mana tahu? Tengok terjemahan. Silap soalan lah. Mati, kemudian kami hidupkannya. Kami hidupkan dengan apa? Dengan iman, dengan hidayah. Jadi Allah istilahkan siapa yang kufur, siapa yang syirik, siapa yang buat maksiat, dia sebenarnya mati. Macam nak hidupkan? Iaitu dengan iman, dengan hidayah, dengan ilmu. Kemudian Allah kata apa? Lepas kami hidupkan hatinya dengan hidayah, faja'alnahu, lalu kami jadikan baginya nur. Apa mana? Nur, cahaya, kemudian yamshi bihi finnas, dia berjalan dengan cahaya tu di kalangan manusia. Apa maksud dia? Maknanya orang kalau dah dapat hidayah, dia pergi mana-mana dia tak akan buat benda haram. Kenapa? Sebab dia ada ilmu, dia ada cahaya. Dia tak akan menipu, dia tak akan rasuah, dia tak akan mengumpat, dia tak akan buang masa. Sebab ada cahaya dalam hatinya. Duduk kat mana-mana pun dia tak akan buat maksiat. Okey? Jadi kemudian Allah tanya, adakah orang yang macam ni, yang hatinya mati lalu kami hidup dengan hidayah, dengan Al-Quran? Kamasaluhu, sama seperti orang yang fiz zulumat, dalam kegelapan, meraba-raba. Asyik buat benda haram dan dia tak tahu benda tu haram. Asyik buat benda yang
bercanggah dengan sunnah, dia tak tahu. Sebab apa? Dia seumpama dalam kegelapan meraba-raba. Allah nak tanya, adakah sama? Tak sama. Boleh faham? Jadi macam mana nak hidup hati-hati yang mati? Nabi pun sebut dalam satu hadis, Nabi sebut dalam satu hadis, allazi yazkurullah wallazi la yazkurullah kamathalil hayyi wal mayyit. Hadis sahih. Cuba terjemah. Allazi, orang yang yazkurullah, sentiasa ingat pada Allah, sentiasa taat pada Allah. Wallazi, dan orang yang la yazkurullah, yang tidak ingat pada Allah, asyik lupa je pada Allah. Maka Nabi kata, kamasalil hayyi, seperti orang yang hidup, wal mayyit, dan mati. Siapa yang hidup? Yazkurullah, sentiasa ingat pada Allah, sentiasa zikir pada Allah pagi, petang, siang, malam, sentiasa takut pada azab Allah. Dan orang yang tak solat, selalu buat maksiat, Nabi kata dia ni sebenar adalah mayat. Jadi mana lebih banyak? Mayat dalam bumi ke mayat atas bumi? Oh, pernah buat pancian ke? Okey. Kemudian Allah kata apa? Okey, summa, kemudian ilahi, hanya kepadanya yurja'u, mereka dikembalikan. Okey. Di sini Allah kata orang yang mati. Mati apa tadi? Mati hati. Tapi kalau kita nak tafsir mati fizikal dia, boleh tak? Boleh. Dia dekat dah dalam tafsir, kalau kita satu ayat, satu perkataan, ada dua tafsir ataupun tiga, dan antara dua tu tidak ada percanggahan, maka dua-dua betul. Jadi kalau nak tafsir orang mati ni adalah mati hati, betul. Ataupun tafsir mati ni adalah mati fizikal pun betul. Tapi dua-dua tu dia kembali kepada orang yang tak beriman. Jadi Allah nak bagi tahu siapa yang tak yasma'una kalam Allah, tak dengar, tak sahut, tak taat, maka di akhirat besok Allah akan bangkitkan mereka. Apa tujuan Allah bagi tahu Allah akan bangkitkan mereka? Ancaman. Allah nak kata kamu nak kamu nak kufur kepada Allah, tak nak dengar kata-kata Allah dan Rasul, silakan. Tapi ingat, satu hari lepas mati kamu akan dibangkitkan. Dan ancaman lagi teruk ialah lepas dibangkitkan kamu akan hanya kembali kepada Allah. Tak mungkin kamu balik pada bos, pada mak bapak kamu, pada kawan kamu, pemimpin kamu, tak. Ilahi, hanya kepada Allah. Jadi ayat ya ba'asuhumullah summa ilaihi yurja'un, pertama ancaman kepada mereka yang hati yang mati. Yang kedua, berita gembira kepada orang beriman. Orang beriman penat bekerja, penat beramal soleh, penat puasa sunat dan sebagainya kan. Tiba-tiba Allah beritahu akan dibalas dengan nikmat di syurga. Seronok tak? Seronok. Gembira, dan akan menjadi dorongan untuk dia lagi beramal. Sebab janji Allah tak pernah tersilap. Okey? Kemudian waqalu, mereka berkata, dan mereka berkata, laula apa mana? Kenapa tidak?
Siapa yang berkata ni? Orang kafir. Sekarang Allah nak beritahu apa ni? Orang kafir ni, bila dia tak nak beriman, apa antara strategi mereka? Dia tak nak beriman, tapi dia tak nak tunjuk sangat, tak nak bagi orang nampak dia ni degil keras kepala. Apa strategi dia? Minta bukti. Maka di sini Allah nak beritahu orang kafir ni akan sangat pakar dalam mencari alasan untuk tidak beriman. Kalau kita dah belajar sebelum ni, apa antara bukti yang dia minta daripada Nabi? Kalau ada bukti ni, dia akan beriman. Apa dia yang kita dah belajar sebelum ni? Minta belah bulan, ataupun minta kalau boleh wahyu tu diturun kepada malaikat. Dan kalau kita baca surah Al-Isra ayat 90, dia kata apa? Kalau kamu boleh jadikan, dia kata pada Muhammad, kalau kamu bolehkan jadi Mekah tanah padang pasir ni keluar terpancu air dan tumbuh pokok-pokok kurma, pokok anggur, dan gunung-gunung tu jadi emas, kami akan beriman. Jadi itu perangai orang kafir kan? Dan perangai tu ada tak pada orang Melayu? Bila dia tak nak beriman, dia akan bagi alasan. Ada tak? Boleh bagi contoh? Saya bukan tak nak beriman, tapi belum dapat hidayah. Saya nak beriman bila pencen. Sebenarnya ayat tu nak beriman ke tak nak? Tak nak lah tu. Tapi kalau buat makan, dia tak cakap macam tu. Saya tak nak makan kecuali lepas pencen. Kan? Saya akan beriman setelah pergi Mekah. Atas semua ayat-ayat bukti tak nak beriman. Okey, apa kata orang kafir? Mereka berkata, kenapa tidak nuzila diturunkan alaihi ke atasnya? Atasnya siapa ni? Nabi Muhammad. Ayatun, satu ayat. Ayat apa ni? Sebenarnya ayat apa makna dia? Tanda. Ayat ni dalam bahasa Arab alamat. Alamat apa ni? Tanda kebesaran Allah. Jadi Quran, sebab tu ayat Quran dipanggil ayat Quran dipanggil ayat, tahu sebab apa? Sebab setiap ayat Quran adalah sebagai bukti kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang fahamlah. Alif Lam Mim, satu ayat kan? Ada tak dalam Alif Lam Mim itu bukti kebesaran Allah? Ada? Ada. Semua ada. Qaf, Nun. Sebab tu setiap ayat Quran dipanggil ayat. Tongkat Nabi Musa, ayat tak? Ayat. Bila zaman Nabi Muhammad bulan terbelah, ayat tak? Ayat. Jadi semua Quran, apa saja yang menunjukkan kebesaran Allah, Quran guna perkataan ayat. Tapi sekarang kita guna perkataan apa? Bila apa yang ada tanda-tanda kebesaran Nabi, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada Nabi, kita guna istilah apa? Mukjizat. Sebenarnya kata ulama, itu penggunaan yang salah. Sebab Allah tak pernah guna perkataan mukjizat. Yang Allah guna ialah ayat. Satu. Yang kedua, bila guna mukjizat, apa makna dia? Bukan mukjizat daripada mu'jiz, yang melemahkan. Bila sebut yang melemahkan, boleh jadi sihir. Sihir ada tak unsur-unsur melemahkan orang? Ada tak? Jadi, bila sebut mukjizat, dia termasuk sihir. Sebab tu dalam Quran tak pernah sebut. Jumpa tak dalam Quran perkataan mukjizat? Jumpa? Dia cari semua ke? 30 juzuk. Tak apalah, tak payah cari. Memang tak ada. Buat penat aja. Memang tak ada. Allah guna apa? Ayat. Jadi, pelik kita kan? Istilah Al-Quran, Allah sendiri guna, kita tak guna. Kita kata mukjizat. Mukjizat Nabi Musa ialah tongkat. Tapi Allah sebut tak? Tanda kebesaran yang Allah bagi pada Musa ialah tongkat. Allah tak kata mukjizat. Okey.
Jadi kata orang kafir, orang musyrikin Mekah kepada Nabi, kenapa tidak diturunkan kepadanya satu tanda bukti kebesaran Allah dari min rabbihi, dari Tuhan penciptanya. Okey, tengok penggunaan perkataan. Orang kafir kata, kenapa tidak ada satu bukti tanda kebesaran Allah daripada Tuhannya? Yang ni balik pada siapa? Nabi Muhammad. Ini tanda apa ni? Apa pengajarannya? Kenapa angkuh? Betul. Tengok bahasa tu hanya ganti nama saja dah menunjukkan kesombongan, keangkuhan orang kafir. Dia tak mengaku Tuhan Muhammad tu Tuhan dia. Kalau dia tak sombong, dia kata apa? Min Rabbina, Tuhan kami. Ataupun dia guna perkataan min Allah, daripada Allah, umum. Tapi sebab sombong, ataupun lebih tepat bodoh sombong lah. Dia kata apa? Daripada Tuhannya, Tuhan Muhammad, bukan Tuhan kami. Okey. Dia sebenarnya dah habis ni. Habis takat tu. Apa maksud di sini? Allah rakam balik apa yang diminta oleh orang musyrikin, iaitu turunlah satu bukti supaya kami boleh beriman. Habis takat tu. Sebenarnya Allah nak bagi kita apa ni? Mesejnya pada satu istilah. Satu lagi. Allah nak bagi tahu orang musyrikin ni sifat dia apa? Degil. Bukan soal bukti. Sebenarnya kalau dia nak bukti yang menunjukkan kebesaran Allah, dah ada tak depan mata dia? Apa dia? Quran. Ada tak mukjizat yang lebih besar, yang lebih baik, yang lebih kekal daripada Quran? Ada tak? Ada ke tak? Saya nak tanya, antara Quran dengan tongkat Nabi Musa, mana lebih hebat? Tongkat. Kalau tongkat lebih hebat, kenapa Allah tak bagi tongkat pada Nabi Muhammad? Jawab. Saya ulang soalan. Antara tongkat Nabi Musa dengan Quran, mana lebih hebat? Quran. Okey, bagi bukti. Dia berfaedah untuk, tapi itu belum kuatlah bukti. Quran tu lebih hebat daripada tongkat Nabi Musa. Apa dia? Quran ni boleh pakai? Dapat dilihat sampai? Saya tak puas hatilah. Apa dia? Boleh meningkatkan iman. Tapi orang okey, memang banyaklah. Antaranya apa dia? Dia Quran ni daripada zaman Nabi Muhammad sampai bila-bila sesuai tak? Yang kedua, sesuai tak untuk semua bangsa? Okey, manusia boleh buat satu kitab undang-undang yang boleh bertahan sampai 1000 tahun. Boleh tak? Tak payah 1000 tahun lah. Tukar menteri je, tukar silibus kan? Betul tak? Dan buku yang sesuai untuk di Malaysia, sesuai tak untuk di Thailand? Sebab apa? Sebab dibuat oleh, itu satu mukjizat. Satu kitab yang sesuai sepanjang zaman dan sesuai untuk semua bangsa. Di kampung, di bandar, orang Afrika, orang Jepun, sesuai semua. Kemudian, satu kitab, ada tak satu kitab yang dibuat sesuai untuk sepanjang zaman dan tidak pernah ada percanggahan? Ada tak yang dibuat oleh manusia? Contohlah, saya buat satu kitab kan, sesuai untuk bila-bila. Tak perlu ditukar kitab yang baru. Ada tak?
Tak ada. Kita belajar SPM dulu kitab lain kan? Apa? Badai-badai semalam. Hikayat Antua. Sekarang kitab lain dah. Dulu undang-undang lain, sekarang undang-undang. Makna apa? Sebab itu menggambarkan kelemahan. Okey, dalam Quran ada tak cerita-cerita umat-umat dahulu? Kita dapat tahu tak cerita pasal Nabi Adam, pasal daripada manusia? Tak, itu mesti daripada Allah. Dan dalam Quran ada tak cerita-cerita yang akan datang? Zaman Nabi Muhammad ada sebut tak pasal Rom akan kalah kan? Tapi betul-betul berlaku tak? Itu bukan manusia yang buat, itu Tuhan. Dan banyak lagi. Sebenarnya kalau orang musyrikin nak beriman, dengan Quran dah cukup. Dan buktinya ramai yang beriman di kalangan para sahabat. Sebab apa? Sebab Quran je. Sebab Quran. Dan di situ juga menunjukkan manusia ni, kalau dia nak beriman, kalau betul ikhlas nak beriman, dia perlu banyak bukti ke ataupun cukup satu bukti? Cukup satu. Contoh macam jin. Jin bila kafir, bila dengar ayat Quran, terus beriman ke dia tunggu habis sampai 30 juzuk? Tukar sahih Fir'aun, dia beriman setelah tengok berapa bukti? Satu je apa dia? Tungkat. Jadi kalau minta jenis banyak bukti ni, jenis apa ni? Jenis degil, keras kepala, bodoh, sombong. Okey, kemudian Allah nak pujuk hati Nabi. Qul, katakanlah, inna, sesungguhnya Allah qadirun. Qadirun apa makna? Berkuasa. Ala, atas ataupun untuk, yunazzil, menurunkan ayah, tanda kebesaran Allah. Jadi apa yang orang musyrikin minta macam-macam kan, supaya tanah Mekah tu jadi subur, ada sungai, tumbuh pokok kurma. Sebenarnya bila mereka minta dan Allah tak turunkan, mereka rasa Allah ni tak berkuasa. Maka Allah suruh Nabi jawab, qul, bagi itu pada mereka, sesungguhnya Allah qadirun, berkuasa untuk menurunkan apa saja yang mereka minta. Bukti, ada bukti tak? Apa yang diminta oleh orang sebelum ni Allah turunkan, Allah bagi. Apa dia? Contoh. Apa dia? Allah turunkan manna, salwa. Daripada mana? Daripada langit. Keluar-keluar pagi, dah ada makanan siap. Kan? Kaum Nabi Musa ke Nabi Isa? Yang mereka minta Nabi mereka menurunkan hidangan daripada langit. Kan? Ada pendapat mengatakan Allah turunkan. Nabi Musa. Dan bukti lain, Allah mematikan orang dalam surah apa? Surah Baqarah kan? Allah matikan dia 100 tahun. Lepas tu Allah hidupkan. Dan depan dia ada dua benda kan? Satu makanan. Satu lagi keldai. Satu menunjukkan seolah dia baru je tidur. Iaitu makanan tu lam yatasannah. Langsung tak macam disentuh. Padahal dia dah tidur 100 tahun. Satu lagi keldai. Keldai tu dah hancur. Tulang pun dah hancur. Itu bukti mereka tidur lama kan. Jadi sebenarnya terlalu banyak bukti kalau mereka nak beriman. Tapi kenapa? Soalnya kenapa Allah tak bagi? Bila dia minta apa je, Allah bagi je. Kenapa Allah tak bagi? Apa dah? Sebab Allah tahu kalau Allah bagi pun mereka tak beriman. Dan Allah tahu mereka minta bukan untuk beriman, tapi saja-saja degil. Jadi kenapa Allah nak layan permintaan orang yang memang tak nak beriman? Boleh? Jadi pengajaran untuk kita,
Kalau orang jenis minta banyak-banyak bukti, jangan layan. Kan? Kalau jenis minta banyak-banyak duit, lagi jangan layan. Kan? Kalau bagi duit, saya beriman. Okey, akan tetapi aksaruhum, kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. Apa yang mereka tak tahu ni? Kebanyakan mereka iaitu orang musyrik Mekah tak tahu. Tak tahu apa ni? Tak tahu ni Allah tu qadirun. Sebab tu dia asyik minta aje. Sebab dia ingat Allah macam tak mampu. Jadi Allah kata Allah tu qadirun. Tapi mereka minta sebab apa? Mereka tak kenal Tuhan. Okey, boleh Jadi apa di antara pengajaran daripada dua ayat malam ni? Pertama, selagi manusia tak dengar Quran, tak faham dan tak ikut, dia belum beriman. Apa dalil? Apa dalil? Ayat ni, dan Allah guna apa? Makna sesungguhnya hanyalah orang beriman ya ni. Yasma'un. Dengar, taat. Barulah dia yastajibu. Bila tak dengar, ataupun dengar tapi tak faham, ataupun faham tapi tak ikut, dia belum yastajibu. Sama dengan sami'na wa asayna. Satu. Yang kedua, semua yang tak ikut Al-Quran, tak ikut Sunnah, sebenarnya hatinya adalah mati. Walaupun nampak segar, sihat, tak kan? Naik basikal sampai 5 jam, daripada KL sampai Kuala Kangsar, tak tumbang. Tapi tak solat subuh, hatinya mati. Ada orang seteruk kan, sentiasa berzikir pada Allah. Nak angkat gelas pun jatuh. Tapi dia adalah orang yang hidup. Boleh? Jadi nak jadi orang yang hati hidup, fizikal mati, ataupun fizikal hidup, hati mati? Kalau hati mati, hati hidup, fizikal mati, tapi kalau sabar boleh syurga, nak yang mana? Sebab itulah wanita hitam kan, yang bila ada penyakit sawan kan, dia minta Nabi doa supaya sembuh. Tapi bila Nabi janji ke, kalau kamu sabar dengan penyakit ni, kamu jadi ahli syurga. Dia tak kisah dah sakit. Mana fizikal dia sakit tak? Fizikal dia macam mati, tapi hati dia hidup. Cuma dia minta satu je, Nabi doa supaya hati dia tak mati. Apa dia yang diminta? Doa pada aku supaya aurat aku tidak terbuka. Kenapa? Sebab bila aurat aku terbuka, aku buat dosa. Bila aku buat dosa, hati mati. Ni faham? Okey, apa lagi pengajaran? Orang yang nak banyak bukti baru nak beriman, keturunan siapa? Keturunan Abu Lahab. Abu Lahab pakcik Nabi kan. Jadi keturunan Nabi bukan semua baik. Ada keturunan Nabi jenis la yastajibu, macam Abu Lahab. Jadi bila nak banyak bukti baru nak beriman, nak pencen baru nak beriman. Apa lagi? Pergi Mekah baru nak beriman. Itu jenis orang yang suka beralasan. Dia sebenarnya beriman tu wajib segera ke wajib ditangguhkan? Wajib segera. Okey, apa lagi? Untuk kita beriman cukup hanya satu bukti saja. Okey, cukup Okey, kita baca sikit buku ni. Dosa-dosa yang dianggap biasa.
Okey, kita sama. Dosa yang pertama, kita masih lagi dalam dosa yang pertama, iaitu syirik. Antaranya ialah menyembah kuburan ataupun pergi berdoa kepada orang yang dah mati. Meminta kepada orang yang dah mati. Yang kedua, termasuk dosa syirik ialah bernazar untuk selain daripada Allah. Seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang dengan bernazar memberi lilin dan lampu untuk para ahli kubur. Allah kata apa? Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Saya tak tahulah masih ada tak sekarang. Dulu masa kat Kelantan, bila ada kematian, 20 orang pergi baca Quran di kubur, solat di kubur kan, beberapa hari. Kan? Itu solat di situ kerana apa? Kerana Allah ke kerana apa? Itu boleh membawa kepada syirik. Sebab dia buat bukan kerana Allah. Konon-kononnya nak temas apa? Nak temas si mati kan? Kemudian Allah kata dalam satu Nabi sebut dalam satu hadis, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain pada Allah. Kadang-kadang ada sembelih ayam, contohlah, sempena dengan kedatangan seseorang. Itu pun tak boleh. Kalau nak sembelih mesti betul-betul kerana Allah. Jadi pada binatang sembelih itu terdapat dua hal yang diharamkan. Pertama, penyembelihannya untuk selain daripada Allah. Kalau sembelih untuk si fulan, untuk hantu ke, untuk ahli jin ke, maka dia membawa kepada syirik. Yang kedua, penyembelihannya dengan atas nama selain daripada Allah. Dia sembelih kerana Allah tapi sebut nama bukan nama Allah. Bismi fulan, kan? Masa nak sembelih dia tersebut bismillah. Bismi Muhammad, boleh jadi syirik. Dan bila dia ada dua sebab ni, maka daging sembelih itu menjadi daging yang haram dimakan. Dengan nama moyang aku sembelihkan. Jadi bangkai ya, dia tak boleh makan. Dan termasuk penyembelihan jahiliah yang terkenal di zaman kita saat ini adalah penyembelihan untuk jin. Iaitu manakala mereka membeli rumah ataupun membangunkannya ataupun ketika menggali telaga, mereka menyembelih di tempat tersebut ataupun di depan pintu gerbangnya sebagai sembelihan kerana takut gangguan jin. Ini mungkin tak berlaku di kalangan kita lah. Okey, di antara contoh syirik besar dan hal ini umum dilakukan adalah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini yang biasa berlaku dan kadang-kadang orang tak sedar apa dia. Dia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kita pernah bincangkan dalam bab apa ni? Sehingga Nabi kita SAW ditegur oleh Allah kan, sebab Nabi mengharamkan, satu masa Nabi mengharamkan madu kan. Ataupun kepercayaan bahawa seseorang memiliki hak dalam masalah tertentu. Kita percaya orang ni ada hak untuk menghalalkan sesuatu ataupun mengharamkan sesuatu. Ataupun berhukum kepada perundangan jahiliah secara sukarela. Kita sengaja, kita ada pilihan, nak guna hukum Allah boleh, nak guna hukum jahiliah pun boleh. Tapi akhirnya kita memilih untuk mengguna hukum jahiliah. Itu boleh jadi syirik. Okey, ada dalil dalil daripada surah At-Taubah ayat 31. Allah kata apa? Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib mereka sebagai Tuhan selain pada Allah. Jadi Allah kata, orang-orang Yahudi, orang Kristian menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Jadi, bila turun ayat ni, Adi bin Hatim mendengar ayat tersebut dibaca oleh Rasulullah. Lalu ia berkata, Adi bin Hatim berkata pada Rasulullah, orang-orang Yahudi ni, mereka tak sembah rahib mereka tak sembah pendeta. Maka Nabi menjawab,
ajal, betul. Mereka tak sembah macam orang sembah berhala. Tetapi walakin yuhilluna lahum ma harramallah. Tetapi mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi rahib ni menghalalkan yang Allah haram. Jadi pengikut ni ikut je rahib. Jadi itu sebenarnya makna menyembah. Contohlah orang tua kita kata tak boleh mandi waktu malam. Haram mandi waktu malam. Kita pun ikut. Sebenarnya kita sembah orang tua tu. Sebab orang tua telah mengharamkan yang halal. Orang tua kata bila bersalin kenapa? Kena lenggam perut. Kan? Kalau tak lenggam perut akan jadi buncit. Kita pun percaya, kita pun buat. Boleh. Maknanya kita sembah orang tua tu. Sebab dia telah mengharamkan benda yang halal. Dan juga orang-orang Yahudi ataupun Kristian mengharamkan atas mereka apa yang dihalalkan oleh Allah sehingga mereka menganggap benda itu haram. Itulah bentuk ibadat ataupun penyembahan mereka kepada rahib-rahib mereka. Okey, satu lagi saya nak sebut ialah termasuk syirik yang banyak terjadi adalah sihir, pendukunan dan ramalan. Sihir termasuk perbuatan kufur dan termasuk salah satu daripada 7 dosa besar yang menyebabkan kecelakaan. Sihir hanya mendatangkan bahaya dan sama sekali tidak memberi manfaat bagi manusia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka belajar apa yang memudaratkan mereka. Itu sihir. Wala yanfa'uhum, dan sedikit pun tidak memberi manfaat. Dia masyarakat kita masih beramal tak dengan sihir, ya? Orang Melayu, orang Islam kan. Kadang-kadang dia kena sihir, dia jumpa pula Tok Bomo lain supaya Tok Bomo tu hantar sihir tu kepada orang lain pula. Itu termasuk. Dan Allah kata wala yuflihu as-sahiru haitsu ata. Dan tidak akan menang, tidak akan berjaya tukang sihir dari mana saja ia datang. Jadi dalam Islam, hukuman bagi tukang sihir adalah dibunuh. Dalam hukum Islam, tukang sihir sepatutnya dibunuh. Pekerjaannya haram, pendapatannya haram. Orang-orang bodoh, sesat dan lemah iman pergi kepada tukang sihir untuk berbuat jahat kepada orang lain ataupun untuk membalas dendam kepada mereka. Di antara manusia ada yang melakukan perbuatan haram dengan mendatangi tukang sihir dan memohon pertolongan padanya agar terbebas daripada pengaruh sihir yang menimpanya. Padahal seharusnya kalau ada masalah, walaupun kena sihir sekalipun, kewajipan kita ialah kembali kepada Allah. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah disihir, tapi Nabi selesaikan, Nabi rawat sihirnya dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi dukung dan tukar ramal, kedua-duanya juga boleh menjadi kafir jika mereka mendakwa dirinya mengetahui hal gaib. Siapa je mendakwa dia tahu benda gaib. Contoh dia rawat orang daripada jauh dan dia tahu ini ada penyakit sekian-sekian, padahal dia tak nampak. Mana seolah dia mendakwa dia tahu benda gaib, boleh jadi kafir. Sebab hak mengetahui benda gaib adalah hak Tuhan. Nabi Muhammad pun tak tahu, kecuali Allah yang bagi tahu. Termasuk yang saya sebut yang jenis rawat secara batin, kan? Buat pembedahan secara batin. Itu semua adalah haram. Jadi dukun, tukang ramal, kedua-dua juga kafir jika mendakwa dirinya mengetahui hal-hal gaib. Kerana tidak ada yang mengetahui hal gaib melainkan Allah sahaja. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, hukum orang yang mendatangi tukang ramal ataupun dukun, jika dia datang jumpa bomoh, jumpa dukun dan dia percaya apa cakap dukun, apa hukumnya? Dia adalah kafir, keluar daripada Islam. Dalilnya ialah Nabi sebut dalam satu hadis, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Ahmad. Maksud dia,
Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tok bomo ataupun tukar ramal, lalu membenarkan apa yang dikatakannya, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia jumpa bomo. Bomo kata, kamu ni masa depan kamu ni akan jadi jutawan. Dia pun percaya. Dia jadi kafir. Sebab apa? Sebab bomo tu bercakap benda yang gaib. Dan ada satu lagi hadis, Nabi kata, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Maksudnya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu ia menanyakan sesuatu pada tukang ramal tersebut, maka tidak diterima solat. Dia tanya, dia tak sebut percaya, tanya je. Maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Bahaya tu, ha? Okey, cukup setakat tu. Kita tengok soalan. Ustaz, bab mengharamkan yang halal, apakah tuntutan orang beriman untuk elak ataupun mengharamkan makanan yang halal tapi tidak tajibah ataupun mungkin membawa mudarat mengikut pengetahuannya? Contohnya ayam halal tapi diternak, diproses, dijual dengan cara yang tidak bersih. Ayam halal tapi diternak, diproses dengan cara yang tidak betul. Contoh apa dia ni? Ayam apa ni? Ayam apa? Ayam makan apa ni? Dia diternak ayam tapi ayam makan tai ayam. Jadi daging ayam tu halal ke tak? Ha? Halal ke tak? Siapa dapat pastikan ayam ke, kambing ke, lembu, makanan semua halal? Ha? Siapa dapat pastikan? Tak ada kan? Ha. Jadi hukum pada zahirnya halal. Boleh makan. Kalau kita nak cek satu-satu, jangan makan apa-apa. Jangan makan apa-apa. Tadi tu dia cakap yang pada pengetahuan dia. Kalau macam dia tahu, jangan tak. Contoh macam ikan keli kan, yang orang bagi apa, tarik babi masuk kolam, ikan keli makan. Dia tahu ikan keli. Dia tahu dan dia nampak. Dia nampak bermakna yang tu, benda tu halal kan. Tapi kalau yang dia tahu, dia kena hukum. Dia kalau dah bercampur dengan benda yang haram, jadi haram lah. Kalau dia tahu dah dia nampak lah. Kalau tak tahu dah tak nampak, jangan pergi cek pula. Ha? Islam tak, bukan sampai tahap menyusahkan, sampai kena cek kan. Nak pergi kedai mamak, tengok kedai kat belakang. Tengok dapur dia kan. Ni sembelih kat mana ni? Kat kedai tu. Besok dia pergi kedai sembelih pula kan. Akhirnya 3 hari dia tak makan. Ustaz, baca Yasin di kubur itu termasuk perbuatan syirik. Bukan syirik, tapi bid'ah, bukan syirik. Saya pun tak faham kenapa orang nak baca Quran di kubur kan. Ha? Quran ni hudan linnas, untuk manusia yang hidup. Kenapa nak baca di kubur? Kubur orang yang dah mati. Apa hukum plagiat meniru hasil kerja orang? Haram. Ambil hasil kerja orang adalah haram. Contoh buat tesis master ke PhD kan, dia kopi daripada orang lain. Hukumnya adalah haram. Kalau dia minta kerja, dapat kerja pun hasilnya jadi haram. Sebab berbuca daripada benda yang haram. Nabi kata apa? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu, bukan dia bukan daripada golongan kami. Masa saya belajar kat Universiti di Mekah dulu, pensyarah selalu ingatkan, masa peperiksaan jangan meniru. Sebab apa? Siapa meniru, Nabi tak mengaku ummah dia. Siapa biasa meniru dulu? Masa SPM, kadang-kadang tulis kat tangan kan.
Solat sunat ba'da Isya 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Dua-dua betul. Ada hadis mengatakan 2 rakaat yang semua sekali satu hari jadi 12. Ada hadis satu lagi, siapa yang melakukan solat sunat selepas Isya 4 rakaat, seumpama dia melakukan ibadat di malam Lailatul Qadar. 4 tu 2 ke 4 sekali tu? Tak, dia Nabi kata salatul lail masna masna, solat malam 2-2. Yang dia 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Yang rawatib Zuhur yang 4 tu 2-2 lah. Ya, 2-2. Kali 4 sekali tu. Ada pendapat kata boleh, tapi yang terbaik ialah 2-2. Sebab Nabi kata salat terbaik malam. Yang terbaik malam pun 2-2, yang sehari pun kena ikut yang terbaik lah 2-2. Begitu juga saya bagi contohkan, solat witir kita boleh buat 3 rakaat satu salam ataupun 3 rakaat 2 salam. Mana lebih baik? Ya? Yang mana lebih baik? 3 rakaat satu salam ataupun 3 rakaat 2 salam? 2 salam. Ada dalil? Ada dalil tak? Saya dulu pun salah faham. Saya ingat yang 3 rakaat satu salam ni baik. Memang baik. Memang sunnah Nabi. Tapi antara dua ni, 3 rakaat satu salam dengan 3 rakaat 2 salam, yang paling banyak hadis ialah Nabi buat 3 rakaat 2 salam. Yang 3 rakaat satu salam Nabi buat. Tapi yang banyak menunjukkan Nabi buat ialah 3 rakaat 2 salam. Satu. Yang kedua, kenapa 3 rakaat 2 salam lebih baik? Sebab dia menjadi 2 solat. Faham? Yang 3 rakaat satu salam, satu solat. Antara satu solat dengan 2 solat, 2 solat lebih baik. Dan sunnah baca apa ketika solat witir? Kalau kita 3 rakaat satu salam, rakaat pertama Sabbisma rabbikal a'la. Yang kedua, rakaat kedua Al-Kafirun. Rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Ada yang baca rakaat yang ketiga 3 qul. Itu tidak ada hadis. Nabi tak buat. Tapi kalau kita nak baca 3 qul, rakaat yang terakhir tak salah. Cuma bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ialah rakaat pertama Sabbisma rabbikal a'la, rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Qul huwallahu saja. Ada? Ada? Itu mazhab yang paling rajin lah. Dan Nabi kata apa? Solat al-witir 5 ataupun 3. Dan kalau kamu takut tak sempat dengan subuh, dah dekat azan, solatlah 1. Makna apa tu? Dah waktu kecederaan, barulah solat 1. Kalau bangun pukul 4, solat 1 rakaat juga, dia ada masalah lah. Ada tengok dalam YouTube, ubat orang bisu boleh bercakap, dengan orang buta boleh celak dengan baca Al-Quran. Boleh bagi alamat pada saya ke? Bisu boleh bercakap, buta boleh celak, ubat dengan Quran. Ya ke? Saya tak tahu ni. Kalau betul-betul berlaku, maka ia adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Nabi Yakub kan, Nabi Yakub buta kan, macam mana dia boleh celak? Kan Nabi Yusuf suruh campakkan baju dia atas muka Nabi Yakub kan. Bila bau baju Nabi Yusuf, maka menyebabkan buta dia sembuh. Jadi mungkin orang ni berubat dia ambil baju Nabi Yusuf kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti di syurga orang yang beriman akan diberi pakai gelang. Adakah lelaki pun? Ya. Semua orang akan pakai gelang. Lelaki ke, perempuan ke. Dan gelang di syurga ada 3 jenis. Pertama, emas. Yang kedua, perak. Yang ketiga, permata. Semua akan pakai. Soalannya kenapa? Kenapa Allah bagi pakai semua kan? Saya tak tahu jawapan. Jadi masuk dan pakai je lah.
Duk kalau ayam halal ke haram, dia pergi kedai ayam, dia cek ayam ni halal ke haram, tapi dia tengah hisap rokok tu, ayam ni halal ke haram. Jadi sebelum tanya ayam tu halal kan, berhenti merokok dulu. Apa ni? Assalamualaikum Ustaz. Bird nest. Apa tu? Pati sarang burung. Apa dia tu? Burung tu halal. Air liur pun halal lah. Semua halal. Apa hukum bagi orang yang dah tentukan sesurat itu dia Imam Mahdi? Apa, tak faham. Apa hukum orang yang dah tentukan sesurat itu dia Imam Mahdi? Tak boleh, tak betul. Maknanya dia mendakwa dia adalah Imam Mahdi. Hukumnya orang ni ada masalah lah. Ada masalah. Sekarang bukan masa lagi ada muncul Imam Mahdi. Sepatut sebelum Imam Mahdi ada tanda-tanda yang lain. Okey, cukup dulu. InsyaAllah kita besok pukul 10.30 kelas Sirah Nabawi. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Saya nak umumkan. Besok petang pukul 5.30 kita ada wacana Al-Quran. Bawah Kerangkraf pukul 5.30 sampai 6.30, 1 jam. Secara live. Page Kerangkraf lah. Tajuknya pasal persiapan Ramadan. Kenapa? Dia bagi tajuk pada saya, kenapa puasa Ramadan 30 hari? Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.